indah berbalam, di pupuk bayu ke pohon ara. Pemanis kalam selamat malam, awal bismillah pembuka bicara. Okay, welcome to the Champions Podcast. Stop laughing. Okay, welcome to the Champions Podcast. Okay, this is our second episode pada minggu ni. And boleh dikatakan minggu ni amat mencabar sebab ialah assignment bergunung macam Mount Everest. Lepas tu semua nak minta deadline cepat-cepat and fahamlah Umar pun sekarang ni tengah last year dengan final year sekolah Umar. So so sekarang ni pun boleh dikatakan susah juga sebab number of COVID cases semua meningkat. Apa semalam punya kes berapa ramai yang kena? Dalam 2000 lebih juga kan? Semalam 1141. 1141. Oh. Dia dalam kalangan 1000. So that's quite high. And then Very high. very high. So boleh katakan please take care of yourselves. Jangan nak keluar rumah sangat-sangat lah. So so kiranya what do you guys think about online streaming? Korang suka ke tak online streaming atau prefer macam borak sembang santai face to face? Siapa-siapa je boleh start. Jangan Siapa-siapa korang senyap kayu. Bila start record je mesti jadi kayu. Itu masalahnya sekarang ni. Oh nak mengumpat je no? Apa tadi online streaming dengan apa tu? Dengan face to face mana lagi best? Online streaming atau face to face. Sebab kan podcast biasanya kita sembang meja macam nak kopi. Tapi sekarang ni sense kita dah masing-masing jauh. Kita terpaksa just talk online. So korang prefer online ke ataupun mengopi ramai-ramai? Dia apa? Untuk kelas ke untuk kawan-kawan? It could be about anything. It could be about kelas ke apa ke. Alah macam tak. Nampaklah korang ni kayu betul lah. Cara macam nak cakap benda je tadi tu. Tak ada, bagi Aaron dulu. Dia macam tak apa, bagi Aaron dulu. Bodoh lah. Akik dapat saya lah kan, kita cerita daripada sudut negatif dulu lah. Kalau online streaming ni, kita boleh lihat kan antara masalahnya adalah masalah yang tidak formal lah. Contohnya macam yang tidak perlu macam ni, yang tidak secara amnya lah. Contohnya macam kita tak ada data internet, lepas tu ada setengah mahasiswa ataupun rakyat kat Malaysia ni kita duduk di kawasan yang kurang mendapat capaian internet, kawasan dalaman contohnya lah kan. Lepas tu yang seterusnya adalah especially bagi pelajar ataupun student mahasiswa semua ni tak ada pembelajaran dua hala lah. Contohnya dalam kelas kan lecturer kan give, kita student take. Macam lecturer nak guide kita pun agak terbatas lah kat situ. Tapi kalau kita lihat daripada sudut positif ni, sebab kita kan negara yang membangun lah kan. Dan kita sekarang kita dah nak menuju ke industri 4.0 lah kan. Membangun ke? Sepatutnya tahun 2020 zaman sekolah orang ingat kereta terbang. Tapi sekarang ni Myvi terbang. Yes, itu Myvi dia mampu yang terbang Sekarang ni sebenarnya kan corona yang terbang. Oh corona yang terbang pula dah. Sebab 2020. Itulah macam kita cakap lah, kita sebenarnya awal-awal dulu kita dah ada track tau. Tapi akibat ada segelintir masalah, contohnya kita tengok dari segi, kita boleh tengok politik, lepas tu segi ekonomi kan. Disebabkan kita sebenarnya dah on track lah, tapi disebabkan ada satu masalah ni, kita dah kena start daripada bawah balik. Sebab tu antara wawasan 2020 ni Ron buat homework dia. Wow. Tak adalah, pandangan je lah. Dapat tajuk awal ni. Tak adalah. Tapi masukkan politik
wawasan. Oh my god. Tak I adalah. respect you, brother. Tapi itu dari sudut negatif lah. Tapi dari sudut positifnya, kita dah masuk industri 4.0. Terus kita dah nak masuk ke arah digital kan. So ini antara peluang dan perkara yang harus rakyat Malaysia ni develop lah dari segi digital. Sebab kita akan next masa nanti kita akan secara full lah kan digital. So ini secara tidak langsung akan developkan skill kita lah. So itu pendapat saya lah. Wow, that's a long. That's wow. Aku ingat aku nak minta pendapat kau. Kau bagi aku satu. Pendapat aku lah. So mungkin Umar ada pendapat sebab dia kan tengah dia akan kita nanti kan. So, I agree. Ha. Sebab sekarang ni boleh dikatakan disebabkan corona kita semua jadi macam otak lembab tu nak fikir. Dapat benda-benda Memang lembab. Oh, Memang. dia dapat Tak. Ini kira general lah sebab bila online semua akan duduk kat dalam rumah. Hadap komputer apa semua kan. Bukanlah nak kata apa macam aku sendiri pun terbiasa lah bila ialah sebagai bekas presiden korang kan. So macam bila duduk kat rumah je rasa macam mandom. Mandom. Duk mandom. Rasa jam lembab je. Dia sebab semangat dalam kelas lain, lepas tu semangat depan laptop lain. Sebab Dia kita punya dah kalau vibe kita tu. masuk kelas nak tidur tu payah. Tapi kalau online, the only way untuk tak hadir kelas is to tutup kamera, mute, terus tidur. Itu je. Ya betul. Kita pernah buat Tapi satu je lah problem online kelas ni. Macam attendance selalu tertinggal. Tu je. Korang pernah nak tertinggal attendance ke tak? Aku rasa kurang ada. Every morning tinggal, every day tinggal attendance. Sebab Ah, attendance kat kita tengah sibuk tengok dekat dia punya webex. Habis kelas, habis attendance. Alamak. Dia jadi ralik. attendance dia dekat Ulearn tapi kelas dekat Webex ataupun Teams. Dia buat macam Mungkin sebab dah Ulearn tu platform kot untuk budak-budak sentiasa kena tengok. Tapi yelah, why not lecturer lupa lah macam kita ni. Cik, siapa masuk? Ron kan? Sorry. Bukan. Bukan. Ya sama-sama. Tapi itulah betul lah juga. Sebab ada hari tu aku pun tertinggal juga attendance. Dia suruh screenshot cepat-cepat, lepas tu kena buat assignment dia. Lepas tu kalau tak submit assignment dia laju-laju, nanti dia jadi macam problem lah. Dia kata yang ni kenapa tak bagi tahu awal-awal ni nak konflik cerita. Standard tu. I know, I've been there, I feel you. So I feel. Masa tak silap Syara sama kelas statistik kan dengan aku kan. Lecturer saya kan. Kadang disebab line tu kan. Kita isi kelas 10 sampai 12 tau. Kita isi awal lah pukul 11 macam tu lah kan. Tapi attendance masuk pukul 2, pukul 4 petang tau. Pas lecturer screenshot dalam group dia sound. Kenapa pukul 4 ni? Sudah. Serius lah? Serius? Serius ada. Apa orang nak kena? So dia punya attendance dia tak letak password? Tak, bukan. Yang attendance yang dia screenshot tu, actually lecturer tu dia just bagi link Google Form. So kita isi nama daripada Google Form tu, nanti dia masuk dalam list. Tapi kebanyakan ada student dia report lah, dia macam bagi tahu sebab nama dia ada dalam list tu, dia bagi tahu macam padahal dia bagi tahu dekat lecturer tu lah, sebab lecturer tu dia tanya kenapa pukul 4 petang, 3 petang baru nak isi attendance kan. Dia bagi tahu lah, dia dah isi kelas habis dia terus isi, tapi sebab line lambat ke apa tak tahu macam mana petang baru masuk. Tak tahulah dia betul-betul cakap line lambat ni pun satu isu juga. Line lambat ni dia memanglah untuk orang yang betul, dia memanglah betul. Tapi ada orang yang tak betul pun dia pakai line lambat tu. So macam dia jadi pening lah, meningkan semua orang. Betul tu. Tapi kadang-kadang satu lagi lecturer kena faham is because janganlah expect kita nak dapat lecturer nak dapat on time je kan. Sebab kita ikut masa line laju. They should expect some delay lah. Expect some delay lah. Kalau nak expect on time tu aku rasa manalah budak-budak sekarang ni tak depress. Tengok muka kau boleh depress. Tengok Ron tu dia gambar tu lah gambar pokok.
tapi tengok alamat lagi. Aduh, Bukan pula nak ada mak bunga tu. Tak. Gambar DP tu gambar K-pop. Ingatkan perempuan lah. Tapi tengok Ron, lelaki. Dah korang dah tengok dia punya Tengok kan. WhatsApp punya DP ke? WhatsApp pun sama je. Yang penting ada something yang kau minat, Ron. Ciba. Tiba tukar isu-isu Ron lah. Sebab Ron pun kira aku rasa tak lama lagi kau boleh nak buat satu team untuk menari kot. I think. Menarik. Sebab dia yang kau buat yang untuk budak baru tu yang masuk apa tak? Kau kan ada menari juga dalam tu. Itu wajib ke? Ada ke NHS menari online? Ada. Kita rekod video student tengok. Oh, ingatkan bagi student menari. Terkejut lah kalau student pun menari. Jangan mas, lagi bergegar tu dia. Bodoh lah. Kita dah sembang rancak tapi aku lupa nak introduce korang. Nampak tak kalau dia membawang aku kita boleh pergi jauh. Okay, so I have 3 guests today. So one of them is a bekas ketua club champion di rumah rambut pentin. Okay, secondly is of course yang tadi kita cakap tu K-pop fan. Okay, my little cute man. Lepas tu yang seorang lagi pro gamer ML. Si Sarul. So, Pro ke? Keren. Pro ke? Apa ni? Rai sekarang tengah Mythic 1 nak on the way Mythic Glory. Okay. Kali internet rank dia tunjuk Aku main club. Aku main club je. So sepatutnya kita pada episod yang kedua ni kita nak sembang pasal live pada tahun 2020. So kira kan kita masuk tahun ni terus MCO. Lepas tu dia macam boleh kata kalau kita berbanding dengan tahun lain kita dapat as you say celebrate. Yay masuk New Year. Tapi ni tahun ni kita tak dapat nak celebrate. Semua tak dapat celebrate. Ada bunga api je. Ada bunga api dalam tandas. So Dah buat tandas keluar tahun depan. Tapi kan, seriously. kenapa? Kau cakap apa tadi? Nak cakap something tau. Tahun ni paling meriah. Tahu tak perayaan apa paling meriah? Deepavali. Serius? Meriah Deepavali, macam mana? dia punya meriah dia tau, macam bunga api mengalahkan raya Cina dengan raya ni tau, raya puasa. Serius? Gila, jarang. Serius lah, jarang kan. Nak rasa Deepavali kita kali ni memang terasa kan. Rumah tu depan belakang kiri kanan semua lah. Sama lah. Sepak bunga api. Nama je bukan Macam perang dunia. Bodoh gila. So, hidup korang zaman MCO ni macam mana? Okey ke tak okey? Penuh dengan kemurungan. Okey, aku why sebab maybe sebab final ke? Sebab final year project ke apa? Aku Final tengok PSM. rambut kau tak gugur kalau dia cakap murung. Tapi tak adalah dia punya starting gugur. ni. Starting pun dah tak berapa nak baik untuk buat. Buat starting tu. First bila bulan 3 kan? MCO kan presenter. Bulan 3 tu aku duduk kat Melaka, sangkut kat Melaka tak nak. Oh kira so kau tak dapat balik langsung. Sebab after dia announce aku stay kat Melaka. So duduk je lah kat sini kat Melaka seorang, satu rumah duduk seorang. Lepas tu macam mana Ajin boleh ada? Dia balik awal. Aku jenis akal relax kan. Mak boy sekali mak balik. Mana ada duduk seorang. So kiranya kau sejak tu tak pernah nak keluar Melaka langsung. Bukan ada gap ke antara MCO tu? Kan lepas tu ada KPT keluarkan. Aku arahan untuk atas dia balik. Aku baru balik. Lepas tu kau main Melaka balik. Lepas tu bulan 7 datang balik Melaka. Lepas keluar keliling untuk student final year.
student master dengan student PhD dibenarkan untuk masuk dalam kampus kan. Tapi kena ada So, surat ke apa? tak payah. Tak payah. Sebab dia ada sistem isi apa tu, ITAT. So, bila isi tu dah lulus, baru boleh masuk. Oh, so Tapi kiranya itu untuk sepanjang atau setiap hari kau kena buat? every day Every day. kena isi. Wow. Okay, lecehnya. Tapi dia akan tengok kalau student bukan final year, dia tak akan luluskan. Sebab cuma yang lepas dia. Dia kena bagi alasan munasabah lah kan nak masuk kan. Sebab macam ada hari tu siapa? Kerry Khalid nak masuk AC tapi tak dapat. Tak lulus lah. Payah juga macam tu. Tapi itulah. Kita sekarang ni pun tak confirm kita dapat masuk UTM sem depan ke tak. Sebab kalau boleh aku nak masuk. Aku dah tak boleh duduk. You know tak. Aku kena kemas. Aku kena masak. Lepas tu buat assignment. Aku ni Barulah watch material. Pak boleh buat bakar binis. Aku siap baking lagi. Ya tu. Baking dah jadi belum? Tak, dia selalu baking tu. Lepas tu kat story Baking dah WhatsApp menjadi tau. belum? Dah jadi belum baking? Tak, sebab boleh katakan aku bila stres dah keluar pun tak boleh nak keluar pun takut. Sebab hari tu di depan rumah aku ada kes COVID. So kira macam sekarang aku jadi pembawa mampu. Mak bapak aku masuk hospital tak ada duit. So it's better off aku duduk rumah. So aku just baking je lah. Baking. Orang pun macam boleh jual ke tak? Antaranya nak pembeli tu ada tu lah. Cicara tu. Tak, tapi datang kan COD sini. Mampu aku naik COD. Boleh dekat. Kau ingat aku boleh lepak peta. Lepas tu 5 langkah macam tu. Tak apa lah, ala-ala COD kat sini. Tak, Boleh macam COD dekat Sowong. Ron. Ron pun dekat weh. Ada jalan polis tak jaga aku tahu. Oh. Jahat kan. Banyak jalan dika kan, dan ronda-ronda. Jalan tersembunyi. Okay, so kiranya untuk Ron macam mana pula? Live kau zaman MCO macam mana? Zaman MCO. Dia murung macam si Umar ke? Lihat je tengok. Starting murung agak sebab murung lepas tu lepu tau starting kalau bab-bab online class ni lah. Lepas tu sebab kita kan bulan 3 itu start kan and baru start then UTM seminggu lepas tu baru start buat kelas kan tak silap kan. Ya betul. Lepas tu start buat kelas pun itu baru starting lah. Tak dia macam SEM ni kan ada yang dah start buat inovasi sikit lah. Webpack semua. Yang actually masa kelas aku sebelum ni satu lecturer je yang pakai Webex. Lain semua chat dan WhatsApp. Chat WhatsApp je. Macam mana korang belajar? Dah WhatsApp lah chat respon yes sir. Oh macam ni ke sir? Macam tu lah. Bapak lah. Sebelum ni ada 2 lab termo dengan elektrik kan. Termo dalam WhatsApp saja. Aku susah. Dia hantar gambar, lepas tu dia tulis prosedur ni. Lepas tu result satu kelas sama, lepas tu buat report. So macam lepu lah kita just buat report, tak tengok mesin tu kan. Tak, sekiranya dia bagi raw data, lepas tu dia suruh buat lah. Macam tu? Dia bagi macam lecture aku dia bagi gambar front page report tu, bagi prosedur. Lepas tu kalau ada video ada, tapi selalunya tak ada bagi gambar mesin tu, lepas tu dia sebuat. So kiranya dia tak contohnya macam ada lecturer aku dia YouTube channel. Dia tak ajar. Dia ajar dalam YouTube lah kira ni. Mostly ada. Sem ni video. Sem ni baru aku dapat yang YouTube semua tu, yang kira inovasi sikit lah tu yang maksud aku. Ada yang daripada YouTube semua. Tapi yang start MCO Sem sebelum ni macam lepu lah. Semua lecturer pun semua macam tak tahu lah, lecturer aku pun semua macam tak tahu nak buat apa, just WhatsApp gitu. Iyalah And sebab then lagi pun tak ada final lah. Tak ada engineering final kita kan. kena banyak hand to hand kan. Kalau setakat nak belajar dari Webex tu aku rasa sampai tahun depan tak faham.
Memang betul pun. Memang betul pun. Lepas tu, sekarang ni Syarul pula. Aku tengok kau tengok kiri, kanan, atas, bawah. Kau pula. Tak ada lah. Ni nak cerita apa daripada sem lepas lagi lah ni. Kira macam tu. That from this year lah. From this starting year. 2020 lah. From this year. Sebenarnya kan aku nak beritahu tau. Aku ni sebenarnya jenis tak boleh apa tu? Macam kalau nak study tak boleh kat dalam rumah. And then aku ni jenis bukan suka duduk rumah tau. So kalau boleh Kau mesti nak keluar. L Ronda pun lepak kat ke. bawah, kat ah koridor. tak ada. Tak, kalau boleh kalau nak study kan macam cara aku nak study Jadi kan kan, duduk macam UTM, Wajar. hostel macam tu. Kalau dekat UTM aku boleh lah nak study, tapi kalau kat rumah ni kira macam susah tau. Aku susah nak fokus. So macam aku tengah baru start study, nanti member aku dah akan Roger ajak keluar, ajak pergi buat something. Sebab sebelum ni, sebelum aku masuk sambung degree ni kan, aku jenis macam mana susah duduk, susah ada kat rumah. Kiranya macam So rumah kiranya aku ni, kau anggap rumah tu hotel lah. tak, rumah ni macam tempat Homestay. tinggahan tau. Yelah macam hotel lah. hotel lah tu. Ya. Kau rasa nak tidur, kau pergi. Lepas tu kalau Ya. tak nak, kau keluar. Macam rumah Tempat ni dulu pemindahan banjir. apa macam aku buat kat rumah ni untuk tidur dengan mandi saja. Lepas tu semua benda aku akan buat kat. Then kalau macam waktu habis kan sem lepas kita habis kita start PKP kan. Kan kita lockdown duduk kat rumah dalam 3 bulan ke 4 bulan. Time tu memang tak boleh nak brain tau, memang lepu gila. Lepas tu habis PKP memang aku terus plan nak terus cari kerja. Aku tak boleh duduk kat rumah. Memang kalau ikutkan kan macam 3 hari ataupun seminggu duduk kat rumah macam tu. Aku dah tak boleh nak brain. Memang bosan gila. Kau rasa Tak macam kepala kau nak letup lah. tak ada macam tu, tapi tak tahu macam tak boleh ada kat rumah. So Sebab kiranya, then kalau dah macam tu, macam mana? Siapa buat assignment kau? aku Dia akan akan make buat it. juga Aku akan buat juga. Kau paksa Assignment diri kau tu buat. Skandal dia akan buat, paksa. skandal dia buat. Akan paksa. Bukan. Apa pula skandal? Tak ada. Macam Tahu. Itu saya bawa tepi lah. tak, macam kalau macam diri aku sekarang ni aku akan mindset kan tau. Sebab aku jenis tak boleh duduk kat rumah dalam lama. So kalau ada assignment ataupun macam apa tu tutorial ke apa semua tu, aku akan push buat tau. Macam aku akan plan dengan group mate aku, kita orang akan buat sekali kat dalam Webex, buat Kira sama macam ada orang bagi semangat lah sambil tak, buat tu. bukan bagi semangat. Kita orang akan buat dalam group. Buat sekali. Macam contoh kalau macam korang Webex lah macam kita sekarang ni, tapi cuma kita sembang. Tapi ya. kita buat assignment. Macam aku selalu gunakan ni Discord, Teams dengan Webex ni jarang kita orang pakai. Kita orang banyak pakai Discord dengan Teams je. Macam kita orang bincang buat something. Lepas tu kalau kita orang buat macam kerja individu, assignment individu, kita orang akan buat macam buat ramai-ramai macam ni, and then seorang akan share screen. Lepas tu kalau siapa tak tahu dia share screen, kita orang akan buat macam tu. Kira macam meniru lah. Macam meniru lah juga, tapi Secara tak sah meniru. tak. Tapi sebenarnya lagi okey buat tau. And then aku akan buat. Lepas daripada tu mulalah aku akan lari daripada ni, buat main game lah. Lepas tu member aku sentiasa je akan WhatsApp aku ajak keluar lepak. Walaupun MCO macam ni, member aku tahu tempat-tempat yang tak ada roadblock untuk lalu. tak ada Roblox, and then tempat yang clean kalau nak lepak sampai tengah malam ke. So aku Rumah akan bosan tau, boleh PM Syarul. Ada laluan yang sembunyi, boleh nak keluar daripada duduk rumah je. tak tahu lah, tapi life aku memang macam tu sekarang ni. So kalau boleh macam tahu kalau start sem depan, kalau boleh balik UTM boleh lah. Dengan Memang tiba-tibanya semua orang rindu UTM, betul tak? Itulah tu, sama ada boleh masuk tak nak masuk. Tapi itulah aku dengar cerita Sam ni boleh nak balik, tapi cuma kena bagi tahu pihak yang office tu kena bagi tahu dia yang kalau boleh ke tak, sebab
Tu Miao ada dekat UTM sekarang ni? Miao daripada awasan Dah lama. tu Fasasi daripada Fasasi. NHS. Awal-awal tu Fasasi still on. Awal-awal Yang tu kita tak balik. kita tak kena tu lagi PKPB semua ni. Sebab tu orang dah balik lah, sebab Fasasi MHS. Tapi aku tengah hairan lah kenapa Miao tak balik sekali. Ke time tu Tak ada. Kedah pun tengah lockdown. Tak Aku tak ada, tahu. memang tak tahu. suka sikit. Tapi UTM sediakan tempat untuk siapa Ah. yang angkut tu. Dia Ah. bagikan tempat untuk Dia cakap dia senang nak dia nak ke tak nak ke terus sekali lah. Tapi tu lah the environment nak balik tu okey tapi cuma dia tambah lagi tepu. Sebab tak boleh nak buat apa-apa, nak keluar pun tak boleh. Keluar pergi makan dekat kafe, lepas tu balik, lepas tu tidur. Lepas tu Tapi bangun dengan balik. Tapi kalau Dengan Kalau cerita duduk Kafe dekat dalam bersatu tu pun juga. dia keluar masuk. Aku very strict keluar masuk UTM. So Kalau duduk kat hostel pun mengenal lagi strict. lagi kiranya macam kalau nak keluar beli barang Ada dekat My Day. curfew lah. Oh ada. Tak silap aku lah, tak silap lah. Tak tahulah kalau sekarang ni still implement ke tak. Before 8 tu. Before 8. Kalau over 8 automatically duduk kat luar terus. I don't know lah. Nak kena sesi ceramah ke apa ke tak tahulah. Dengan abang bakar kat depan tu. Ingat lagi kenangan masuk lambat. Ingat lagi. Ron banyak kenangan masuk lambat ni. Ron? Buat apa lewat-lewat kat luar? Oh, bukan setakat Syarul je lah pasal banyak ni. Nampak aja baik-baik nakal kat ni. Patut gila. Saya nak tunjuk lah. So, okay, for you guys lah, kira macam mana korang adapt dengan keadaan MCO macam ni? Korang paksa diri untuk buat kerja ataupun korang rasa macam nak ikut mood ke apa ke, korang cari semangat. Macam contohnya kalau aku baking. Itu semangat aku. Aku dapat buat kerja sampai makan benda manis. Tapi macam contohnya macam korang, Umar macam mana? Kau lagi susah kan sekarang ni? Apa itu sah? Cuba bagi tips sikit bagi kita-kita ni yang tengah bodoh-bodoh bengak. Kita nak cari semangat nak buat kerja. Mana ada, tak ada siapa yang bodoh dan siapa yang benar. Bezanya malas ada perajin. So kalau dah ada, tapi sebabkan ni lah MCO ni memang teruk lah. Saya ni bagi aku okey sikit lah. Okey sebab dah final year kot. So dia punya workload tak banyak sangat macam lepas. Sekejap assignment. Ikut assignment. Tapi kali ni alhamdulillah cuti pun dapat jugalah rasa cuti. Kira macam kalau aku tak suruh kau join podcast ni kau boleh tidur lama lah. Boleh lah. Lepas ni tidur lah lama-lama. Baru ni hari Rabu lepas. Rushing kan untuk PSM masukkan ke dalam picture. Dah ada aku masuk. So tengah rushing untuk siapkan prototype nak bagi cantik and presentation untuk semua kan. So korang presentation face to face juga ke ataupun through online? Ada dua competition. Satu based on buat video. Like hari Khamis, Rabu lepas. Itu dekat Nidal, perpustakaan UTM. Tapi kira macam satu-satu kumpulan pergi sana untuk present. Ada classroom, ada panel and then just ada so memang dia tak ada ramai lah kat dalam tu. Kalau sepatutnya dia punya untuk kan buka booth and then ramai-ramai ya. Tapi tadi nak tengok ni limitation of MCO. Okay. Yalah sebab takut siapa-siapa kalau ada COVID resign ramai-ramai mau kena lockdown UTM terus. Bahaya juga tu. Itulah boy. Dan memang bahaya kan. Bahaya kat kita semua as a student.
Aku faham. Dia Ya. kerja kan jadi macam sel lepas lah. Sel lepas kalau nak dibandingkan sel lepas dengan sel ni, I think is better lah sebab dia dah mula adapt dengan situation MCO online. So Ya. banyak benda yang dah dirokai. Teknologi yang dulu kita tak pernah pakai macam dia dengan record video ni mana pernah pakai dulu. Agak nak sentuh. Tapi sekarang ni dah jadi benda yang common. Online conference ramai-ramai kan. So dah jadi benda yang macam-macam teknologi. So 2020 maybe lah ada keburukan dia, tapi dia punya kebaikan dia daripada segi teknologi tu dia memang kita macam masing-masing tengah mahir lagi lah. Tapi aku kesian dengan budak-budak degree atau diploma yang baru lagi, macam masuk-masuk SEM belajar terus kena online learning. Dia orang tak dapat nak, as you say, communicate face to face dengan lecturer semua tu. Sampai yang hari awal-awal masuk pun online join dengan video video conference. Ya. So apa pendapat Umar kalau dengan agak kesian lah tu sebenarnya. Sebab dia orang tak dapat nak rasa suasana dekat dalam universiti, di kelas, berebut-rebut naik bas kan. Dah macam Tisani. Aku tahu, aku pernah bertembur dengan dia orang semua ni. Nak naik lepas tu siku-siku kawan nak macam tak pernah buat ni. Aku nak naik. Dan lagi kalau nampak macam Ron depan mata nak naik bas kan. Cuma bagi laluan tu. Benda tu memanglah masa kita tengah lalui benda tu memang rasa benda tu teruk. It's a memory lah untuk rasa benda tu. Macam baru masuknya agak sedih jugalah tak dapat nak rasa. Kalau anda kata akulah kan untuk sambung belajar kata macam ni, mungkin option aku adalah PJJ. Tak adalah ambil full time. Sebab sama je, still online. Rindu kan nak kena himpit dalam bas macam Tisadin. Ya, aku dah 2 tahun tak kena himpit kan. Betul. Sama aku seronok. Second year dah boleh keluar bawa motor. Tapi tahun 2 ke 3 yang boleh bawa kereta tu? Tak, tahun 3. Tahun 3 boleh bawa kereta, tahun 2 boleh bawa motor. Batch korang tak apa seronok sangat. Batch aku seronok. Tahun 2 dah boleh bawa motor. Itulah pasal. Lebih mesti ada sebab kot yang diorang ketatkan peraturan. Maybe ada kes ke apa ke. Takkan tiba-tiba nak tukar peraturan. Tak tahu lah. Maybe ada something. Ya, something. Zon sajalah. Untunglah kau. Okay. Untuk Syarul pula, macam mana MCO ni affect kau punya hidup? This is like a main question sekarang ni. Aku tak boleh keluar, kenapa aku nak keluar gitu je dia. Efek dia banyak sebenarnya efek dia. Dia berubah kau untuk jadi lebih baik ke, lebih buruk ke atau Siapa jerit tu? Siapa jerit tu? Dia actually banyak efek. Ada efek buruk, ada efek baik. Kira ada positif negatif macam kalau positif dia macam dia boleh ajar aku something new lah, macam buat kerja online, lepas tu buat video. Yang benda ni macam kalau waktu zaman diploma aku tu jarang kalau buat pun jam 1-2 macam tu. Tapi sebab PKP MCO yang ni 2020 ni, dia banyak bagi peluang nak buat benda tu. Lepas tu kau mikrofon kenapa? Ron lepas tu macam kalau kesan negatif dia satu actually terperuk dalam rumah lama ni buat otak jadi lepu semua tau. Tapi dia macam kalau duduk kat rumah lama macam tak boleh nak fikir sebab tak dapat hirup udara kat luar, tak dapat tengok something yang berlaku kat luar rumah. So dia macam otak kau dalam kotak ni. Dia terkurung dalam kotak. Ya, aku faham sebab lepas tu Ron rasa dia bukan
terperat dalam kotak ni. Sebab sense dia pun tahu jalan-jalan yang sunyi sepi. Ron, tempat biasa Ron. McD Section 8 Dalam diam-diam korang ni. Dari U-turn pun apa? Jumpa. Dekat luar pun jumpa. Untung aku tak dapat jumpa siapa-siapa. So Kita ramai alone. ke student Kat U-turn itu duduk jumpa tak. Syairah. Saya tu sebab dia dari zaman sekolah lagi. What I mean about my roommates, my classmates, si Umar yang rambut pentil, kau macam pro gamer. Macam tu lah macam kau. Aku tak dapat jumpa, nak sembang depan-depan. I miss those moments, you know. Cakap je lah rindu aku. Rindu lah. Cakap jujur lah tu. Alif. Aku kan abaikan apa Umar cakap tadi tu. Aku tak mau mengaku. Aku ego tinggi. So tak mau. Okay, so tapi itulah. Aku rindu the environment. Dan kita kena ketuk ketampi bila masuk meeting lambat. Lepas tu kena kenalkan diri. Itu, those are memories. Lepas tu bila tak dapat nak buat semua tu, aku kena hadap korang pakai laptop ni to a screen. Jadi macam tu. Tak lambat. Kena minta nyanyi lagu apa? Aku minta dulu. Ron kau kena Ron dulu Gemuruh. Lagi guru. Itulah. So kira macam, you know, dia buat, even though awal-awal aku masuk U-turn aku jadi macam aku nak balik. Tapi sekarang ni bila dah selalu, boleh katakan most of the time aku kat rumah, aku jadi macam, you know, I need my college back. I need my college back. Aku harap PKP ni just go away. I don't want COVID anymore. So, stress level from 1 to 10. Korang rate berapa? Apa? Okay, from 1 to 10, rate your stress level. Since you all are sitting at home, cannot go out. Are you all a 10? 1 to 5. 1 to what? 1 to 10. 1 to 10. 0. Serius zero stress. Tak ada dah. Stres Tahu lah, aku bukan jenis orang yang stres lah. Macam mana tu? Macam mana? I do not understand orang yang boleh cope dengan stres. Senyum je lah. Senyum pun hilang stres. Umar macam lain macam maksud. Macam lain macam maksud. Senyum hilang stres. Itu pergi makan. Oh, tak. Makan tu penting. Tak apa, nanti aku Ya, aku letak ni kot. Tengah-tengah lah, 5. Sebab kan ada setengah orang macam, you know, susah nak cope dengan stres kan. Bila dapat pressure sikit dia macam, no. Dia jadi macam tu. So, hey. Macam cerita pasal diri sendiri je tu. Hajat. I'm just saying, okay. Aku fill in untuk orang-orang yang tak dapat bersuara sekarang ni. So, you know, it's hard to cope with stress kadang-kadang. Like, sebab, you know, lagi-lagi kalau contoh kita belajar, aku expect orang ajar depan mata aku. Tapi ni orang ajar melalui screen. So, you know, aku jadi macam bodoh balik. Yeah. Stress management tu penting lah. Management, as you sebab say. tu lah. Jangan buat kerja last minute. Buat stress minute, confirm stress. Confirm. Sorry lah. Nak buat Biasa lah benda tu. Dia suka buat last minute kan. Alamak. Itulah. Lepas tu, okay, Ron, stress level kau. How do you rate it? From 1 to 10. 1 to 10. Cara ada 2 lah. Kadang 5, kadang 6. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 6. Ini boleh katakan sebab online learning lah. Ada yang kategori dia. Ada yang Aku lah gerak. Je Ron. Pakai putih je rambut. tak gunting kot. Saya lepas lagi. Ya betul. Bahaya buat rambut ni. Nanti kita tak tahu bumper tu ada kopi ke tak ada. Bahaya. Ya, kita. Okay, last, Syarul. How do you rate your stress level? Kalau nak rate stress level lah kan. Dia actually kalau macam contoh lepas kita submit
submit report ke lab kira assignment, dia punya stress level tu dia akan down tau. Dia akan macam contoh jadi 3 ke 2. And then daripada tu kita tak tahu lah, macam bagi aku macam relax. Lepas tu lecturer start bagi assignment baru ke apa Baru semua tu kan. stress kau naik boleh. Tak, dia tak naik. Dia maintain dulu. Sampai due date nak dekat, baru stress level dia naik 6 ke 7 macam tu. Woi, nak kerja tu. Serius. Tak, tapi sekejap ke 6 ke 7 tu dalam masa sehari ataupun tak sampai sehari je. Lepas tu kira assignment dah settle, dah tak ada. Dia kira stress tu dia dah memang sedang hilang lah. And then kalau cara Kirain aku kau stress sebab assignment je lah ni kan. tak adalah juga, tapi banyak benda lah. Sebab sekarang ni aku kena fikir banyak benda. Sebab parent aku pun dah tak ada dekat rumah aku ni. Parent aku dia dah pindah Johor. So aku tak ada lah. Aku sekarang duduk dengan abang aku. So kira Why? Okay, so that's personal problems. I don't want to yeah. ask. Okay, so it's okay. Masing-masing ada ujian masing-masing. Understandable. Okay, so since kita pun dah nak masuk ke minit akhir, what do you guys recommend for this year? Any tips, This to year nak recommend. For next year This year dah nak habis dah. Dah okay, so 5 Disember lah. give me some tips for 26 some hari. smooth learning for next year lah. What do you guys recommend untuk for life MCO? Any words to say to Do any of things our last minute viewers? lah. Don't do word last minute. Yeah. Okay, bolehlah turun. Dia kalau dalam MCO ni, management tu penting lah. Sebab yelah memanglah kita dah submit assignment tu, tapi after submit assignment tu, assignment lagi datang. Penting. Yeah. So dia adalah, dia ada the chain dia. So one submit, another comes. One submit, another comes. So untuk managekan kerja kita, sebab tak adalah 100% every day atau tengok itu gila tu. Yeah, So betul. manage your time lah. At least ada me time, fun time, family time, and also work time. Okay, good words. Okay, dari Syarul pula. Any words to say? tak ada kot. Sebab Tak ada. kita macam Sebab boleh sahabat kata rumah je. Oh, sama-sama. Okay, Ron pula. Tak tahu aku jawab ujung-ujung ni. Bodoh lah. Kau jangan cakap kau nak ikut biji apa mu cakap Okay lah. Harap untuk next year lah. Tapi kita tak boleh harap yang COVID ni akan terhapus kan. Sebab kita tahu selagi tak ada vaksin tu pun memang takkan habis lah COVID ni. Kan baru-baru ni pun ada vaksin pun ada yang ramai terkorban kan. So nak tak nak kalau teruskan juga MCO ni, harap ada better improvement lah dari segi management, dari segi online, digital semua. Tapi harap untuk selepas dah boleh buat lah, contoh dah boleh cara face to face lah. Tapi kita tak tahulah kan macam mana masa depan. InsyaAllah. Aku pun harap macam tu juga. Harapkan kita dapat berjumpa kembali ke kelas macam biasa. And mengopi. Bukan buat saya mengopi. Ngopi. So rasanya itu saja yang untuk podcast kali ni. Banyak kita boleh belajar dan banyak tips kita boleh ambil. So bertemu kembali pada episod yang akan datang. So don't forget to like, subscribe and follow Umar punya live stream ya. Aku nak ada untung sikit masuk subscribe. Okay. Kerasa lah jangan. Itu dah. Give to me. Okay, thank you. Bye. Okay, lagi.